Okey, ini kita perhatikan bagaimana kita dapat mengaplikasikan teknik-teknik Sugus dalam sesuatu topik, termasuk isu-isu semasa. Okey, kalau kamu boleh buat setengah topik tu, nature dia macam ni. Kalau kamu boleh buat satu topik, maknanya kamu juga boleh buat topik-topik yang berkaitan. Topik-topik lain yang berkaitan, kamu boleh buat dengan cara yang sama. Okey, topik hari ini kita nak lihat aplikasi teknik. Yang ini untuk apply teknik kita sama ada kita betul-betul tahu, mempunyai kemahiran untuk aplikasikan apa yang dipelajari dalam kelas kita. Okey, kita tengok salah satu isu hangat, isu semasa yang hangat hari ini, iaitu isu gejala basikal lajak. Okey, saya harap kamu ada mengikuti perkembangan ini. Isu basikal lajak ini satu fenomena sosial, satu gejala sosial dalam kalangan remaja yang sejak beberapa tahun telah menimbulkan beberapa masalah isu keselamatan di jalan-jalan raya. Dan dalam satu kejadian yang berlaku 2-3 tahun yang lalu, a few years ago, this incident, I think 2017 or so, 8 remaja ini mati dalam satu nahas kemalangan, dilanggar oleh sebuah kereta. 8 remaja mati di jalan raya pada pukul 3.20 pagi. Okay, and they were like this on the roads at 3:20 a.m. Something is seriously wrong, right? In the society, something is seriously wrong. Jadi jika kamu diajukan topik-topik seumpama ini, macam mana kamu nak kaji dan melihat? Okay, 8 remaja meninggal dunia di tempat kejadian. Inilah keadaan kemalangan di situ. Banyak video dikeluarkan oleh pelbagai pihak untuk menunjukkan apakah rasional di sebalik kejadian ini. Pelbagai perbincangan dibuat oleh netizen, okey. Pengguna-pengguna media sosial terus berkongsi pelbagai video, okey. So siapa yang harus dipersalahkan, macam-macam perkara ditimbulkan. Okey, bagi tujuan akademik, ini Sam Keating nama dia, 23 tahun saja usia dia ketika itu, dan beliau memandu sebuah kereta yang akhirnya melanggar remaja ini. Beliau ni seorang saleswoman lah, dia balik kerja. Dia didapati tidak ada pengaruh alkohol ataupun dadah. Dia memakai tali pinggang keledar. Dia tidak menggunakan telefon. Semua ni ada bukti yang ada pada polis. Okey, berdasarkan insiden. Jadi kita dari segi akademik kita nak tengok apakah masalah yang berlaku ini. Kita lihat dari segi akademik, okey? Sebab tanggungjawab kamu ialah menulis karangan. Tanggungjawab kamu ialah memberikan pandangan dalam ujian bertutur. Jadi kamu perlu melihat sesuatu kejadian itu dengan lebih rasional daripada orang lain. Kita orang akademik. So basikal lajak ni paling cantik di Malaysia, pelbagai iklan dibuat. Ni modified bicycle, this is modified for a very different reasons. Okey, inilah risiko basikal lajak. Dia tidak memakai helmet, memang dia tak pakai helmet. So risiko kecederaan kepala, tiada brake. Basikal ni tak ada brake. Mereka nak laju, memang mereka nak laju dan mereka tak mau brake. Okey, mereka akan menggunakan kemahiran badan mereka sendiri untuk terus. Okey, speed udang dan pemegang direndahkan ni supaya dia boleh buat satu aksi ala Superman. Ala maknanya sepertilah. Okey, basikal ni kecil, tidak padan dengan badan, kerusinya tinggi, tidak selesa, boleh mengakibatkan sakit tulang dalam jangka panjang, dan rangka yang diubah suai terlalu rendah untuk tujuan keseimbangan dan kelajuan. Ini fenomenanya. Dan ini telah menjadi isu besar apabila ada kenderaan lain melanggar mereka kerana mereka berada di tengah lebuh raya, di tengah jalan raya. Ini jalan raya ini untuk kenderaan-kenderaan, okey, seperti kereta, bas, lori, okey, bukan untuk remaja-remaja ini berbasikal, lebih-lebih lagi pada waktu awal pagi. Apa yang mereka buat di situ? Something is wrong. Okey. Jadi kita sebagai pelajar SPM, kita nak mengkaji bagaimana kita dapat mengaplikasikan teknik yang selalu saya ajar, teknik SKLK dalam memahami isu ini. Okey. So kita apply SKLK. SKLK maknanya kamu kena cari sebab, kesan, langkah dan satu kepentingan yang berkaitan dengan topik ini. Sebab semua penulis dalam dunia ini, dia tulis topik apa pun,
dia tak boleh lari daripada sebab-sebab, kesan-kesan, langkah-langkah dan kepentingan yang berkaitan. Jadi saya katakan daripada rumusan sampai ujian bertutur, kamu memang akan berdepan dengan isu-isu yang berkaitan dengan sebab, kesan, langkah dan kepentingan. Okey? Jadi untuk basikal lajak ni, untuk isu gejala remaja mengayuh basikal lajak ini, kita boleh lihat untuk gejala basikal lajak, kita boleh lihat sebab-sebab, kesan-kesan, langkah dan kepentingan. Okey, apa sebab-sebabnya? Sebab-sebab gejala basikal lajak dalam kalangan remaja. Why they are doing this? There must be a reason. Mereka ni remaja. Mereka ni belum kenal arti kehidupan yang sebenarnya. Mereka sedang membesar. Okay, macam kamu juga. Mereka sedang membesar. They don't even know what it's like, why they are here for. You know, so many things. Semua pakai ikut kawan saja. Okay. Kesan-kesan negatif gejala basikal lajak ini, apa kesan negatif jika gejala ini berterusan? Sekarang saya nampak mereka jadi popular kerana keputusan mahkamah, banyak pihak cakap tentang basikal lajak, mereka ini menjadi popular. Mungkin ini pun membawa satu implikasi negatif juga kerana lebih ramai remaja yang mahu terlibat. Kerana basikal lajak ini sudah popular sekarang. Okey, seterusnya L ialah langkah untuk membendung gejala basikal lajak dan kepentingan aktiviti fizikal untuk golongan remaja. Okey. Alright, apa sebab? Kenapa ada remaja yang mahu terlibat dalam aktiviti basikal lajak, lebih-lebih lagi pada waktu awal pagi macam pukul 3, pukul 2 semua ni? Kenapa? Okey, kalau berdasarkan teknik-teknik yang kita belajar dalam kelas, kamu sudah pasti akan melihat daripada beberapa sudut. Nombor satu ialah keluarga. Okey, peranan ibu bapa. Ibu bapa yang tidak mengawal tingkah laku anak-anak. Itu nombor satu. Nombor dua, pengaruh negatif rakan sebaya. Pengaruh negatif rakan sebaya. Ini dua sebab ni sangat-sangat penting. Something wrong with the family and friends. Dan yang ketiga, kamu boleh kata aktiviti lain tak ada untuk mereka ni. Macam aktiviti co-curriculum mungkin kurang menarik ataupun tidak mendapat menarik perhatian mereka. Mereka mahu aktiviti yang lebih fizikal. Okay, of course they are growing up. They want something very physical in nature. Okay, kesan-kesan negatif nombor satu ini membahayakan nyawa. Membahayakan nyawa remaja itu sendiri, nombor satu. Membahayakan nyawa. Nombor dua, dari segi keluarga, ini menjejaskan maruah keluarga. Keluarga boleh kehilangan anggota keluarga pada usia remaja. Cukup menyedihkan. Okey, 8 remaja mati di jalan raya. It's not a simple thing. They got so many years to live. Okay, some of them could have become fantastic human beings. We don't know. Okay, waktu remaja macam-macam masalah pelajar buat. Okay. We have naughty ones, we have good ones, we have all kind in between. Okay. So ini kesan-kesan. Langkah-langkah memang ini nombor satu mesti bermula daripada keluarga, peranan ibu bapa. Ibu bapa mesti mencurahkan kasih sayang, meluangkan masa bersama anak-anak, memantau tingkah laku mereka, memantau pergaulan mereka, apa yang mereka buat 24 jam, ibu bapa kena tahu. Terutamanya apabila mereka mula masuk tingkatan 1. Kerana tingkatan 1, usia 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun ni paling mencabar dalam kehidupan remaja. Dia cukup mudah terpengaruh oleh persekitaran ataupun remaja lain. Kedua, peranan sekolah. Macam saya kata, kita perlu memperkasakan, kita perlu membuat satu anjakan paradigma, completely overhaul and change co-curriculum. Maybe co-curriculum is not really a happening thing in school. Co-curriculum, dalam co-curriculum ada aktiviti sukan. Okey, sukan terutamanya sukan lasak. Sukan lasak ini harus diperbanyak di sekolah-sekolah sebab remaja full of energy. They want to do something very physical. Okey, kamu bagi co-curriculum yang lembik-lembik dia tak suka. Okey, bukan semua, ada setengah pelajar yang lebih suka
lebih cenderung untuk aktiviti-aktiviti yang bersifat lebih fizikal daripada aktiviti yang lain, yang lebih lasak. Dia suka yang lasak. Okay? So, peranan ibu bapa, keluarga, masyarakat boleh memainkan peranan, masyarakat harus prihatin. Kalau kita memandu kenderaan, kita nampak remaja pada waktu tengah malam, awal pagi di tepi-tepi jalan raya. Ini satu aktiviti yang tidak sihat. Most of them are still growing up, 13, 14, 15-year-old. You are still, physically you're growing up, okay? The brain also not in full complete size yet, okay? You are still growing up and you are not even sleeping properly. Not very good, okay? Jadi masyarakat haruslah lebih prihatin, penyayang, menyayangi bukan anak kita sendirilah. Kita sayang anak orang lain pun kita kena sayang juga, sebab masalah yang berlaku dalam masyarakat itu akan lambat laun mengetuk pintu rumah kita juga. So we have to know what happens outside. It won't be there forever. One day it will come to our house also. Anak-anak kita ataupun anak cucu kita pun akan mengalami keadaan yang sama. Jadi langkah nombor 1 saya bagi ibu bapa, 2 sekolah, 3 saya bagi masyarakat. Kerajaan perlu menjadikan undang-undang lalu lintas ini lebih tegas. Siapa boleh lalu, siapa tak boleh lalu, kena ada pasukan peronda, terutamanya di kawasan-kawasan yang remaja-remaja ini bermaharaja lela pada waktu malam, tengah malam dan sebagainya. Okey, ini yang paling penting. Paling penting. Tengok, kamu baca satu artikel rumusan, sudah pasti kalau seorang writer lah, penulis nak tulis gejala basikal lepak, dia mesti kaji apa sebab berlaku ni, apakah kesan-kesan negatif, apakah langkah-langkah untuk mengatasi, dan apakah kepentingan aktiviti fizikal untuk golongan remaja. Sebab ini fizikal sifatnya. Jadi sudah ada 4 fokus di sini. Saya bukan guna teknik SKLK untuk mengajar karangan saja. Untuk rumusan pun, kalau kamu baca satu artikel tentang gejala basikal lacak, sudah pasti kamu nampak sebab-sebabnya, satu fokus, kesan-kesannya sebagai satu lagi fokus, mungkin langkah-langkah atau kepentingannya sebagai satu fokus. Okey, apakah kepentingan aktiviti fizikal untuk golongan remaja? Why is it important? Siapa ada jawapan? Why is it activity physical is so important? Satu, untuk mengisi masa lapang mereka. Okey, isi masa lapang. Kalau dalam kehidupan remaja ni, pada pukul 6 petang, 7 petang, dia kena sudah letih, exhausted. Barulah dia akan makan, mandi, makan, buat sikit ulang kaji, lepas tu dia tidur. Ini dia tak letih lagi. Dia makan Maggi pukul 12 tengah malam. Tak ada siapa jaga dia. Dia makan Maggi pukul 12 tengah malam. Lepas tu dia join dengan kawan-kawan. Dia keluar rumah. Awal pagi dia pergi buat gejala basikal lajak. Jadi ini adalah tugas pelbagai pihak yang perlu memainkan peranan masing-masing. Terutamanya ibu bapa dan anggota keluarga yang lebih dewasa dalam keluarga. Okey? So, untuk mengisi masa lapang. 2, untuk menguji kekuatan remaja itu. Mereka mau menguji kekuatan. Mereka mau menunjukkan kekuatan dan keberanian. Jadi kita bagi mereka permainan yang begitu fizikal. Okey, yang bersifat fizikal, yang mencabar kekuatan dan kewibawaan remaja ini. Okey? Seterusnya kamu boleh kata kepentingan aktiviti fizikal ni untuk memupuk kerjasama. Cuba kita bentuk satu pasukan futsal ke, bola sepak ke, badminton ke. Mereka akan lebih suka bermain demi pasukan, demi kemenangan pasukan. Okey? Jadi semangat kesukanan semua itu patut ditanam dalam kalangan remaja supaya mereka tidak perlu buat aktiviti-aktiviti yang bukan saja membahayakan diri sendiri tetapi juga membahayakan, memudaratkan kehidupan orang lain. Macam pemandu tadi, because of no reason she may have to go to jail. Okay, she may have to go to jail. Okay, kalau nak kata dia bersalah, macam mana nak kata dia bersalah? Okay, jadi ini satu perkara yang tidak baik untuk remaja, untuk masyarakat dan negara. Jadi pelbagai pihak perlu memainkan peranan. Jadi ingat, apa saja isu, kita boleh bincang dari sudut sebab, kesan, langkah dan kepentingan. Macam yang
terbaru kita ada isu COVID-19. Seorang penulis nak tulis tentang COVID-19. Kita sedang menuju ke arah endemik. Dia nak tulis, katakan dia nak tulis sebuah artikel. Dan artikel itu keluar dalam peperiksaan SPM kamu sebagai soalan rumusan. Same thing they will discuss sebab-sebab penularan COVID-19, kesan-kesan negatif daripada wabak COVID-19, langkah-langkah untuk membendung ataupun langkah-langkah untuk memutuskan rantaian wabak COVID-19 dan kepentingan-kepentingan program vaksinasi negara dan juga kepentingan terus mematuhi SOP walaupun kita berada pada fasa endemik. Okey. Jadi itulah caranya. Kamu ambil topik apa pun, pencemaran sungai. Penulis mesti bincang sebab-sebab pencemaran sungai, kesan-kesan pencemaran sungai, langkah-langkah untuk membendung pencemaran sungai. Membendung maknanya mengawal, to control. Dan kepentingan sungai. So, antara empat ni, satu atau dua boleh menjadi fokus dalam rumusan anda. Okey, boleh menjadi fokus satu, fokus dua, malah fokus tiga dalam rumusan. Jadi apabila kamu baca sesuatu isu, memikirkan sesuatu isu, jangan lupa fikirkan dari sudut SKLK. Supaya awal-awal lagi kita dapat melihat isu ini dengan cara yang lebih menyeluruh.